TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda semua sedang menonton Didik TV KPM, dan kepada calon-calon SPM di luar sana, anda sedang menonton rancangan yang terbaik untuk anda kerana sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022. Tentunya hari ini adalah ada mata pelajaran yang begitu menarik. Sebenarnya saya juga suka. Saya sebagai seorang ahli fizioterapi, saya begitu dekat dengan topik kita hari ini, mata pelajaran Sains Sukan. Dan kalau nak tahu siapakah tenaga pengajar kita, jom sama-sama kita tonton profil beliau. Ya, kita sudah tahu siapakah guru kita, iaitu Cikgu Alexander, atau kita boleh panggil sebagai Cikgu Alex. Ya? Yes, betul. Cikgu, apa khabar hari ini, Cikgu? Sihat. Begitu bersemangat kerana kita dalam mata pelajaran Sains Sukan. Betul. Ya, Cikgu, saya nak bagi tahu juga sebenarnya saya begitu berbesar hati untuk mengacara rancangan ini kerana Cikgu Alex dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tabuan Jaya, Kuching, Sarawak. Sekolah saya dulu. Saya ambil SPM di sana tahun 2004. Dan tentunya bukan kita berdua saja, kita juga ada jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Saiful. Cikgu Saiful dah bersemangat di sana untuk belajar Sains Sukan? Saya boleh dapat baca Cikgu Saiful tu. Baiklah, Cikgu Alex, untuk calon-calon SPM kita tahu ni, saya rasa adalah topik yang menarik. Kita akan ada, dan kita ada 4 murid dalam talian bersama kita. Ni adik-adik saya di sekolah sana. Cuba lambai sikit dekat kita di studio sini. Bersemangat kita lambai, Cikgu. Cikgu bisa dapatkan tolongan Cikgu perkenalkan murid-murid kita. Okey, mari saya perkenalkan student saya, iaitu daripada SNK Tabuan Jaya. Okey, so dekat skrin yang pertama ni kita ada Ashley. Okey, yang kedua ada Hannah, Edward dan juga Daryl. Okey, mereka ni semua daripada pelajar tingkatan 5 lah. Pelajar tingkatan 5 Ya. Baiklah, saya rasa mereka begitu bersemangat anda semua di sekolah yang elok. Saya dulu ketua pengawas di sekolah sana. Saja je bagi tahu. Baik, Cikgu, perkenalkan topik kita hari ini dalam mata pelajaran Sains Sukan. Okey, topik kita pada hari ini kita akan lebih fokus kepada pemakanan, iaitu dalam unit 5.2, iaitu keperluan tenaga dan sumber tenaga dalam pemakanan sukan. So itu topik yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, saya rasa itu sangat menarik, Cikgu, dan saya pasti kita akan ada standard pembelajaran yang sama-sama kita akan capai hari ini, Cikgu. Yes, boleh betul. Cikgu kongsikan? Alright, so dalam standard pelajaran kita pada hari ini, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan sumber tenaga, dan juga kita akan kenal pasti perbezaan antara exogenous dan juga endogenous, dan last kali kita akan tengok macam mana sistem pertukaran makanan. So itu yang kita akan capailah nanti. Baik, ini sangat menarik juga, Cikgu. Dan seterusnya, saya pasti Cikgu ada paparan yang Cikgu ingin kongsi bersama. Apakah erti tenaga daripada sumber makanan ni, Cikgu? Okey, so pertama kali kita nak tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan tenaga ni. Okey, so tenaga ni adalah ditaktifkan sebagai satu kapasiti untuk membuat kerja. Okey, so dia berdasarkan hukum termodinamik yang pertama. Okey, tenaga ini tidak boleh dicipta atau dimusnah, tetapi bertukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, so maksudnya di sini, okey, kalau kita makan, so makanan tu akan bertukar jadikan tenaga. Okey, sebagai contoh, okey, tenaga kimia yang tersimpan dalam makanan akan bertukar kepada tenaga mekanikal. Okey, apabila individu tu melakukan sesuatu pergerakan seperti berjalan atau melakukan apa-apa aktiviti. Okey. Okey, saya pergi next slide. Silakan, Cikgu. Alright. So kita tengok macam mana kita nak kira kerja kita. Okey. So kerja berlaku apabila daya bergerak dalam satu sasaran, atau secara formulanya adalah kerja sama dengan daya kita darabkan dengan sasaran. Nanti saya akan bagikan contoh. Okey, yang kedua adalah
mengukur berapa pantas kerja dilakukan, okey, atau mengukur kuasa. Okey, bermakna kerja dibahagikan dengan unit masa ataupun secara formulanya bila kita dah dapat kerja, kita akan bahagikan dengan masa. Baru kita akan dapat kuasanya. Okey. Alright, so inilah contoh macam mana kita nak kira kerja kita. Okey. So, kerja ini daya darab dengan sasaran. Alright, so kita dapat tengok daripada contoh ini. Okey, daya dia adalah 20 Newton. Okey, dan sasarannya adalah 1 meter. Okey. So, dan kita boleh masukkan dalam formula ini. Okey. So, kita masukkan dalam formula. Okey, 20 darab dengan 1 sama dengan 20 joule. Okey. Alright, so kita tengok pula, okay, tenaga daripada makanan didapati daripada 3 makro utama, iaitu karbohidrat, lemak dan protein. Alright. Okay, manakala vitamin dan garam mineral tidak membekalkan tenaga, tetapi ia terlibat sebagai coenzyme, okay, bagi menentukan proses penghasilan tenaga, bagi membantu makronutrition ni. Alright. Okay, dan unit bagi mengukur tenaga ni adalah kilokalori, okay, ataupun kal. Alright. So 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kilokalori dan 1 gram lemak samakan dengan 9 kalori dan 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Okay. Alright, so ini adalah kalorimeter bomb. Okay, bagi kita tengok berapa kandungan tenaga dalam satu makanan tersebut. Okay, so ini sebagai contoh saja macam mana kita nak kira tenaga tu. Alright. Baiklah, saya rasa itu sangat menarik, cikgu. Dan saya pasti cara-cara mengira kalori tadi, cikgu, daripada 1 gram karbohidrat, 1 gram protein dan 1 gram lemak, iaitu makronutrien kita, penting untuk pengiraan kalori pemakanan harian kita. Dan dengan itu kita akan berehat sebentar. Banyak lagi Cikgu Alex berkongsi dengan kita selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di slot sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM dan inilah rancangan yang begitu sesuai kepada mereka yang akan menduduki SPM tahun ini kerana anda sedang dalam slot sukses SPM 2022, ya. Dan kita sedang belajar mata pelajaran sains sukan. Topiknya begitu menarik, iaitu keperluan dan sumber tenaga dalam pemakanan sukan. Bersama saya ialah Cikgu Alex. Dan Cikgu Alex, dalam segmen ini, cikgu akan berkongsi dengan lebih lanjut mengenai tenaga exogenous dan tenaga endogenous, ya. Yes. Menarik. Apa benda tu semua, cikgu? Okey, so dalam slide ini saya akan ceritakan apakah perbezaan antara exogenous dan endogenous ni. Okey, untuk sumber tenaga exogenous ni, dia bermaksud tenaga daripada pengambilan makanan dan minuman. Okey, manakala untuk sumber tenaga endogenous, dia bermaksud simpanan tenaga yang terhasil secara semula jadi di dalam tubuh manusia. Okey, so kalau kita tengok dari segi kita katakan dia punya pecahan dari segi sistem tenaga, iaitu untuk sistem tenaga anaerobik laktik adalah untuk endogenous. Okey, sistem tenaga anaerobik laktik adalah endogenous juga, dan aerobik hanya menggunakan sumber tenaga exogenous. So murid-murid harus tahu perbezaan antara sistem tenaga dan juga sumber tenaga. Jangan keliru dengan dua terms ni ataupun dua sebutan ni, ya. Okey. Alright. So ini adalah kita nak tengok untuk sumber tenaga ni apakah dia perbezaan dari segi jangka masa dan juga intensiti, dan juga apakah aktiviti sukan untuk setiap sumber tenaga ini. Okey, kalau kita tengok, right,
sistem tenaga anaerobik alatik, okey. So sumber tenaganya adalah endogenous. Okey, jangka masa dia adalah lebih kurang 0 hingga 10 saat. Okey, intensiti dia pula sangat tinggi. Okey, so murid-murid pun boleh tahu, okey, kalau intensiti tinggi ini, aktiviti sukan apa yang biasanya gunakan. Okey, sebagai contoh, pelari pecut 100 meter. Okey, ataupun sukan angkat berat, lontar peluru. Okey, itu adalah contoh aktiviti sukan, ya. Okey, manakala untuk sistem tenaga latik, right, sumber tenaganya adalah endogenous juga. So, jangka masanya juga adalah daripada 1 minit hingga 3 minit. So, intensiti dia adalah tinggi. Right? So, biasanya pelari pecut lah yang akan menggunakan sumber tenaga ini. Okey, dan sistem tenaga yang terakhir adalah aerobik. Okey, aerobik dan sumber tenaganya hanyalah exogenous. Okey, so jangka masa dia 3 minit ke atas, intensiti pula rendah. Okey, so kalau intensiti rendah, murid-murid pun boleh tahu apakah aktiviti sukannya, iaitu maraton dan bola sepak. Okey. Alright, seterusnya kita akan tengok sistem pertukaran makanan ini. Okey, so maksud sistem pertukaran makanan ni adalah dia adalah satu panduan dia adalah satu panduan pengambilan makanan yang dibangunkan oleh Persatuan Dietetik Amerika dan Persatuan Diabetes Amerika. Okey, so ia bertujuan memilih jenis makanan secara lebih fleksibel berdasarkan keperluan kalori dan juga makanan seimbang. Okey. Alright, so sistem ini mengandungi senarai bagi 6 kumpulan makanan. Okey, mengandungi sejumlah kalori, karbohidrat, lemak, protein yang hampir sama. Okey, so bagi contoh sistem pertukaran makanan ini, okey, seorang atlet lari pecut berhasrat untuk mengekalkan berat badan yang ideal, perlu memilih susu krim berbanding susu penuh krim. Okey, kerana kedua-duanya jenis susu ini menyediakan nilai protein yang sama. Okey, namun susu krim mempunyai kandungan lemak dan kalori yang rendah serta tidak menyumbang kepada peningkatan berat badan. Okey, so kita akan tengok jadual yang telah dikeluarkan. Okey, ini adalah kandungan karbohidrat, lemak dan protein dan kalori dalam 6 kumpulan sistem pertukaran makanan ini. Okey, so kalau kita tengok yang ke-6 dia ada 6 kumpulan, iaitu kumpulan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, so dekat situ kalau kita tengok contoh yang diberi tadi, okey, so seorang atlet lari pecut berhasrat untuk mengekalkan berat badan. So pemilihan susu krim berbanding susu penuh krim. Okey, kalau kita tengok susu krim hanyalah dia sama karbohidrat 12 dan susu krim penuh pun 12. Tapi yang berbezanya adalah dari segi lemaknya dan juga kalori pun berbeza. Okey, so dekat macam itu kita dapat tahu, okey, manakala bagi kumpulan daging pula macam mana kita nak memilihnya. Right? Baik, cikgu, saya rasa sangat menarik jadual itu, cikgu. Cikgu, jika kita boleh kembali kepada jadual tersebut, cikgu mengatakan seperti seorang pembina badan yang ingin membina otot tetapi tidak ingin menambah lemak dalam badan, maka agak lean lah seperti yang kita cakap. Kan badannya, maka pemakanan yang mereka harus pilih adalah mungkin protein yang lebih tinggi, tetapi karbohidrat yang rendah. Kalau boleh rendah sedikit, dan lemak yang lebih rendah. Rendah, betul. Ya? Kalori juga memainkan peranan penting. Kalori pun memainkan peranan yang penting. Okey, kalau kita boleh, kalau seorang atlet dia boleh kekalkan kandungan kalorinya. Alright. So kita akan menggunakan bacaan di sinilah berapa yang perlu diperlukan oleh seorang atlet. Okey. Baik, saya rasa itu sangat menarik dan pentinglah kepada murid-murid kita dalam talian juga. Semuanya masih bertenaga tu. Di mana anda berada?
Saya suka tu. Kita tanya terus tergelak masing-masing. Baiklah, saya pasti anda semua masih bertenaga. Tenaga ni sebab saya rasa pemilihan makanan yang baik cikgu. Betul. Penting tu. Tapi kita akan berehat sebentar saja. Pastikan jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang cikgu Alex akan kongsikan bersama kita di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini saya suka sangat mata pelajaran ini kerana kita sedang belajar mengenai sains sukan. Sangat penting tau sains sukan ni. Kadang-kadang kan kita ingat sains sukan ni untuk orang bersukan sahaja, tetapi tidak. Ilmu yang ada dalam sains sukan ni boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian kita. Terutama sekali topik kita hari ini iaitu keperluan dan sumber tenaga dalam pemakanan sukan. Dalam pemakanan harian pun boleh. Bersama saya ialah Cikgu Alex. Cikgu Alex, saya rasa ini adalah topik yang sangat menarik dan saya rasa cikgu ada soalan-soalan struktur nak menguji murid-murid kita dalam talian dan di rumah untuk menguji kefahaman mereka, cikgu. Ya, betul. Baik, silakan cikgu. So saya teruskan dengan soalan, okey. Mungkin soalan ni saya akan tujukan kepada student saya. Alright, murid-murid ada siapa yang nak volunteer untuk baca tak? Untuk soalan yang pertama ni. Kalau ada boleh angkat tangan. Kalau tak ada, cikgu kita akan pilih. Okey, saya baca. Okey, Silakan Edward. Edward. Boleh ke Edward? Nampak tak soalan ni? Tak nampak, kurang jelas. Kurang jelas? Kurang jelas. Ada tulis tu sumber tenaga endogenous. Nampak? Baik, silakan. Okey, soalan 1. Sumber tenaga endogenous dan exogenous bagi aktiviti sukan bergantung kepada jangka masa dan intensiti yang berbeza. Manakah antara sukan berikut yang menggunakan sumber tenaga endogenous? Jawapan dia adalah A, itu 1 dan 2. Lari pecut dan sepak bola. Okey, good. Okey, kita tengok adakah betul jawapan Edward. Sorry. Yes, betul. Tanya Edward kerana menjawab soalan yang betul, jawapan yang betul. Okey, untuk soalan yang macam ini, okey, murid-murid harus kenal pasti dahululah. Okey, biasanya kita boleh kalau kita sebagai guru kita akan boleh tengok kelemahan pelajar adalah dari segi mengenal pasti gambar-gambar ni. Apakah sukan yang ada pada gambar ni? So, harap murid boleh kenal pasti dahulu, okey, apakah sukan untuk setiap gambar. Okey, kadang-kadang kalau kita tengok gambar 1 dan 4 hampir sama. Okey, hampir sama. So, murid-murid harus tahu macam mana orang yang pelari jarak jauh dan pelari jarak dekat ni. Okey, dan juga harus tengok juga apakah kehendak soalan. Seperti dia minta adalah sumber tenaga. Okey, sumber tenaga exogenous dan endogenous. Alright. So murid-murid harus tengok yang ini. Okey, apakah jangan keliru dengan sumber ataupun sistem tenaga. Alright. Okey, tanya Edward. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Ada siapa yang volunteer pula nak baca soalan ni? Silakan cuba angkat tangan siapa yang ingin mencuba untuk soalan 2. Siapa? Ashley? Oh, siapa? Daryl. Alright. Silakan Daryl. Nampak soalan? Tak nampak. Tak nampak. Ada tulis rajah 1 menunjukkan persamaan. Okey, nampak. Boleh ke? Okey. Rajah 1 menunjukkan persamaan 3 mikronutrien utama. Seseorang atlet tinju telah dapat sukan 2 gram karbohidrat, 5 gram lemak dan juga 10 gram protein. Hitung kandungan kilokalori semasa makanan yang disukan oleh atlet itu. Jawapan saya adalah B, 165
B. B ke jawapan dia, Daryl? Ya, B. Okey, kita tengok adakah betul jawapan Daryl. Yes, well done Daryl. Pengiraan Jawapan yang Daryl betul. Begitu begitu cikgu. Betul. Kalau okey. So soalannya macam ni dia memerlukan pengiraan Okey, so murid-murid pun harus sedia kalau untuk soalan yang macam ni harus sedia dengan kalkulator juga ya. Okey, so kita tengok macam mana cara kita nak menjawab soalan yang macam ini. Alright, so yang pertama kita tengok dulu dia punya soalan. Okey, so seorang atlet tinju perlu makan 20 gram karbohidrat, 5 gram lemak dan juga 10 gram protein. Alright. So macam mana kita nak mengira soalannya ini? Okey, so kita just perlu darabkan saja. Okey, sebagai contoh 20 gram karbohidrat darab dengan 4 kalori. Okey. Alright, so kita kira macam ini dulu. Alright, then kita akan tambah dengan 5 gram lemak darab dengan berapa lemak tadi? 9 kan? kilokalori. Alright, good. Okey, 9. Dan kita tambah lagi dengan kita punya protein. 10 gram protein darab dengan 4 kilokalori. Alright, barulah kita akan dapat jawapan dia ni. Okey, so harap murid dah dapat faham. Jangan, biasanya kelemahan murid, dia akan tambah semua ini. Okey, 20 tambah 5 tambah 10. So jawapan tu akan salah. Right? Betul, Sebab soalan minta hitung kandungan kilokalori. Right? Okey ya. Cikgu, Daryl adalah seorang pelari pecut ke cikgu? Sebab matematik dia seperti seorang pelari pecut. Begitu laju dia kira. Ya, betul. Pelari pecut ya, Daryl? Dia actually sukan bola sepak, tapi mungkin saya akan minta dia dari soal pelari pecut lah nanti. Banyak potensi tu. Ya. Baiklah cikgu, soalan seterusnya apa yang Okey. kita ada? Alright, so soalan seterusnya ini yang kita nak tengok. Okey, siapa yang boleh tolong jawab? Angkat tangan. Mana? Boleh tolong bacakan sekali? cikgu. Okey, Ashley, silakan. Sistem tenaga yang manakah menggunakan sumber tenaga utama exogenous? Jawapan dia adalah A, sistem aerobik. Okey, kita tengok adakah betul. Yes, well done Ashley. Okey, jawapannya betul. Alright, so tengok kalau dekat sini dia minta sistem tenaga. Okey, sistem tenaga. So untuk sumber tenaga. So dekat situ yang saya selalu bagi tahu tadi, kita perlu pandai klasifikasikan sistem tenaga dan sumber tenaga. Okey, kalau dia minta exogenous. Exogenous hanya sistem aerobik saja yang menggunakan sumber tenaga exogenous. Alright. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Okey, siapa yang boleh bantu? Hana? Hana lagi belum. Alright, silakan. Silakan Hana. Raja di bawah menunjukkan 3 aksi sukan P, Q dan R. Apakah sumber tenaga yang digunakan dalam 3 aksi sukan itu? Jawapannya ialah C. C. Okey, Hana pilih C. Alright. Kalau Edward pilih soalan mana? Jawapan yang mana? Okey, tak apa. C. Edward pun C. Ya. Edward juga jawab C. Okey, Edward pun jawab C ya. Okey, kita tengok adakah betul jawapan dia. Alright, well done. Okey, jawapannya pun betul. Okey, Edward dan Hana. Okey, menjawab jawapan yang betul. Okey, so kalau macam soalannya yang macam ini, yang murid-murid perlu tengok yang mana untuk sumber tenaga yang mana untuk setiap sukan ini. Alright? Juga sangat menarik. Maka kalau kita tengok B iaitu angkat berat ialah endogenous kerana itu memerlukan sumber tenaga anaerobik ya cikgu? Yes, betul. Aerobik. Endogenous R pula larian 400 meter kerana masanya juga agak singkat
maka itu juga adalah endogenous anaerobik. Yes, Dan betul. exogenous, kalau saya faham dengan betul juga, Q, marathon kerana lebih daripada 3 minit. Yes, iaitu betul. sumber tenaga aerobik. Yes, betul. That's Baik. good. Okay. Maka saya pun dapat markah penuh, cikgu. Ya, betul. Dapat markah penuh. Baik, Okay. silakan, cikgu. Alright. Okay. Alright. So, kita tengok pula soalan bagi soalan struktur. Okay. Dia lebih kurang macam soalan objektif tadi. Okay. Alright. So, siapa yang boleh bantu untuk soalan ini? Tadi Ada yang semua boleh dah. bantu? Okey, Darul. Okey, cuba. Silakan, pemain bola kita, bakal pemain bola negara ni. Kalau nampak ini. Tak nampak? Ya, ada yang mengatakan Okey, nampak, Raja nampak, 4. nampak. Raja 4 Okey. menunjukkan. Silakan. Raja 4 menunjukkan aksi-aksi dalam sukan. Sukan P adalah angkat berat, sukan Q kompetitor dan sukan R ialah maraton. Soalannya, nyatakan sumber tenaga bagi aksi sukan di atas. Jawapan saya adalah sukan P adalah endogenous, sukan Q adalah endogenous dan sukan R adalah exogenous. Okey, good. Thank you, Darul. Alright. So, kita tengok Ashley. Betul ke jawapan dia, Ashley? Ashley macam geleng kepala je tadi. Ashley. Betul, cikgu. Betul ya? Okey. Alright. So, kita tengok adakah betul. Alright, good. Okay, so P adalah untuk endogenous, Q pun endogenous dan R adalah untuk exogenous. Okey, tahniah. Okey, kerana menjawab soalan jawapan yang betul. Okey, alright. So ini soalan kita tengok kalau soalan begini dia minta bezakan. Okey, kita tengok bezakan dan markah dia hanya ada 2 saja. Okey, so murid-murid kena jawab. Okey, macam ni satu markah, ini pun satu markah. Kalau salah satu salah, dia akan kosong. Alright? Okey, cuba siapa yang nak cuba soalan ni? Saya juga. Okey, Edward, cuba. Salah terlambat. Tak nampak? Bezakan sumber tenaga sukan aksi sukan P dan R. Bedakan sumber tenaga aksi sukan P dan R. Sukan P adalah angkat berat, jangka maksa 0 hingga 10 saat. Manakala intensiti dia sangat tinggi. Seterusnya, sukan R maraton, jangka masa 3 minit ke atas, manakala intensiti rendah. Okey, thank you Edward. Alright, so kita tengok jawapan dia adakah betul. Alright, good. Okey, so tadi berdasarkan sukan angkat berat P, okey. So jangka masa dia adalah 0 hingga 10 saat, okey. Dijawab betul oleh Edward tadi. Okey. Alright, kita tengok adakah intensiti dia betul. Yes, good. Okey, Edward telah menjawab intensiti sangat tinggi. So dia dapat dah satu markah ini. Alright. Okey, so untuk yang sukan R, maraton 3 minit ke atas, intensiti pula rendah. Okey, so Edward dapat full mark, 2 markah. Okey, so dekat sini pelajar harus tahu kalau soalan yang macam ini, dia tidak boleh salah satu yang salah. Kalau salah satu yang salah, dia akan kosong markah ya. Baik, Narif tu cikgu. Saya sebenarnya tidak terkejut kerana Edward dapat markah penuh kerana kita nampak dengan berapa banyak piala di belakang Edward di sana. Tentunya seorang cemerlang juga di sana. Dan cikgu, saya ada soalan dalam topik yang kita belajar hari ini. Kalau kita tengok pada label makanan yang menunjukkan nutrisi, kadang-kadang kita nampak kalori di sana. Apa pendapat cikgu mengenai betapa pentingnya untuk kita membaca tersebut sebelum melakukan pembelian makanan atau minuman tersebut? Okey, good. Ini soalan yang menarik. Even pelajar-pelajar saya pun sering sekali bertanya soalan yang macam inilah. Okey, biasanya kalau dekat asrama ke dekat kelas ke, biasa pelajar ni akan bawa satu kotak air soya ke. So, saya akan minta pelajar untuk tengok label di belakang tu. Okey, berapakah kandungan tak apa. Okey, berapakah kandungan karbohidrat, protein dan lemak dalam setiap makanan ataupun minuman yang diorang ambil. So itu sangat penting bagi mengekalkan berat badan
atlet lah, sebagai seorang atlet ataupun bukan atlet. Right? Dan itu juga saya rasa, adakah itu bergantung kepada jenis sukan yang dimainkan oleh peserta tersebut, cikgu? Mungkin ada yang angkat berat, ada yang ke arah maraton yang menggunakan tenaga yang lebih banyak seperti tenaga eksogenus, sumber tenaga eksogenus, maaf. Yes, betul. Right? So, dia bergantung juga. Kalau dalam sukan, dia memang bergantung kepada jenis atlet juga. Ada yang jenis atlet yang hanya menggunakan endogenous. Alright, so dia hanya memerlukan intensity tinggi. So makanannya pun based on nutrition, nutrition iaitu karbohidrat, protein ataupun lemak. So kalau yang intensity tinggi memang dia memerlukan protein. Okay? Baik, saya rasa itu nasihat yang sangat penting daripada Cikgu Alex kita, iaitu membaca label makanan sebelum kita melakukan pembelian supaya kita lebih arif dan bijak dalam membuat keputusan dalam membeli makanan dan minumannya. Dan dengan itu kita akan berehat sebentar. Banyak lagi, sedikit lagi sebenarnya Cikgu Alex ingin berkongsi dengan kita kepada murid-murid SPM. Kalau nak cemerlang tentunya akan terus bersama kami selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya begitu bersemangat, bertenaga hari ini kerana di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar sama-sama mata pelajaran sains sukan, ya, dan topiknya begitu menarik, boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian, iaitu mengenai keperluan dan sumber tenaga dalam pemakanan sukan. Ya. Bersama saya ialah Cikgu Alex. Cikgu Alex dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tabuan Jaya, sekolah di mana saya dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 saya tamat SPM di sana. Baiklah cikgu. Cikgu, saya rasa segmen ini sangat menarik kerana cikgu akan berkongsi dengan kita mengenai soalan-soalan esei untuk SPM nanti. Yes. Sebagai contoh. Okey, yes, betul. Okey, so untuk sekarang ni saya akan berkongsi bentuk soalan esei yang selalunya akan keluarkan. Okey. So biasanya soalan esei dia akan keluarkan satu jadual yang macam inilah. So murid perlu pandai memilih. Macam contoh soalan dia hanya mengeluarkan jadual dulu dan kemudian dia akan tanya, okey, berdasar ni saya minta murid lah untuk bacakan. Ada yang siapa yang boleh bacakan tak soalan ni? Siapa, Ashley? Tersenyum Hana. besar. Okey, Hana dah angkat tangan dah, lambai. Okey. Silakan Hana. Berdasarkan jadual 3, rancang satu menu tengah hari yang mengandungi 4 kumpulan nutrien berbeza dengan jumlah 1000 ke 1500 kalori. Okey, alright. So itu adalah soalannya. Okey. So Hana, sebagai macam manakah Hana nak merancang satu menu makan tengah hari yang mengandungi 4 kumpulan nutrien? Okey, macam tadi slide sebelum ni saya dah tunjuk dah apa yang kumpulan makanan tu. Okey. So Hana pilih yang mana ni? Saya pilih nasi goreng bertelur 1 pinggang dengan saiz kalorinya 635. Okey. Lepas tu saya ambil ikan tenggiri goreng cili 1 potong. Okey. Dalca sayur 1/2 cawan dengan 150 kalori. Buah betik 2 potong yang berjumlah 90. Berapa potong? Jumlah 2 potong. 2 potong Dah 90 dah di situ. Okey. Jumlah kalori 1017. Wow. Okey. So jumlah kalori dia adalah 1017 Okey. 1017 Oh, sorry. Betul ke Hana? 1017, 1017 ya. Ya. Inilah rahsia Hana menjaga badan ya. Nasi goreng bertelur, ikan tenggiri goreng cili. Oh, sedap pilihan yang betul ni. Dalca sayur dan juga betik dua potong. Hana minum air apa Hana setiap hari? Air bergula satu.
Ada kalori juga di sana, tapi saya pasti Hana ada kawal di sana. Baik, apa pendapat cikgu mengenai jawapan Hana tadi? Okey, good. Okey, jawapan Hana sangat bagus. Okey, kalau kita tengok soalan kita minta 4 kumpulan nutrien. Okey, kalau kita tengok ini dah satu kumpulan, ini pun dah satu kumpulan, right? Dan sayuran satu kumpulan, buah pun dah satu kumpulan. So dah ada 4 kumpulan. Okey, so bila kita total up, dia akan jadi 117. Okey, seperti dengan minta soalan, right? So dia akan dapat markah penuh. Okey, tanya Hana. Right? Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya iaitu, okey, siapa yang boleh tolong jawabkan soalan ini? Ada yang ingin Saya mencuba? Okey, Ashley boleh cuba. Silakan Ashley. Jelaskan mengenai sumber tenaga eksogenus dan contoh sukan yang menggunakan tenaga ini. Jawapan saya, sumber tenaga daripada pengambilan makanan dan minuman. Dan contoh aktiviti sukan adalah sukan olahraga acara lontar peluru. Okey. Alright, so kita tengok jawapan Ashley. Betul ke Ashley? Sebab ini adalah exogenous. Alright, kita tengok. Okey. So Ashley kata sumber daripada makanan dan minuman, dan sukan dia adalah apa dia Ashley? Sukan awak? Lontar peluru. Acara Lontar lontar peluru. peluru. Okey, so tak apa Ashley, kita akan cuba lagi. Alright, so Ashley kita tengok apakah sumber tenaga. Jangan confuse. Okey, jangan confuse dengan sumber tenaga dia. Alright, so jawapannya adalah sistem tenaga yang terhasil secara semula jadi dalam tubuh manusia. Okey, dan sukannya adalah sukan maraton. Alright. Okey, kalau kita tengok dekat sini, alright, murid harus tengok kata kerja dia. Okey, itu yang penting. Okey, kata kerja iaitu jelaskan. Okey, so murid harus jelaskan sumber tenaga exogenous ni. Alright, dan juga bagi satu contoh, okey, sukan. Contoh sukan, apakah sukan tu? So kalau dapat jelaskan, 1 markah. Bagi satu contoh, 1 markah. So, ini dah dapat 2 markah. Okey? Baik, begitu menarik cikgu. Yes. Kita ada satu lagi soalan ni cikgu. Tak ada. Itulah soalan terakhir Ya. kita. Baik cikgu, kalau kita boleh tengok kembali ke jadual kalori tadi tu saya rasa sangat menarik di sini. Jadual kalori Yang ini ke? Ya, kalau kita boleh tanya pendapat seorang lagi murid, boleh cikgu? Boleh. Untuk mengongsikan mungkin menu makan malam pula. Okey, good. Soalan yang baik juga. Okey, siapa yang boleh bagi menu makan malam? Edward boleh? Dan kongsikan kalori di situ. Okey, boleh cuba? Okey, coba. Menu makan malam. Ya. Kita tengok apa yang Edward suka makan dan mungkin Edward boleh kongsikan berapa kalori. Sama-sama kita kira di situ. Cuba dekatkan mic dengan mulut boleh Edward? Edward lagi suka mungkin makan nasi atau mi ataupun mungkin lauk-lauk saja Edward. Okey, pertama saya pilih mi sup 1 mangkok bersama dengan kalori 380. Okey. Karbohidrat. Yang Pilihan yang bagus. Daging pula. Nak pilih daging apa? saya pilih daging Sumber protein ya cikgu? Yes, betul. Sumber protein. Edward suka apa Edward? Edward, saya rasa selera Edward ni macam-macam ni. Tak tahu mana nak pilih Edward dia. Takut pilih semua nanti. Nak ikan kembung sedap pula. Esok ikan tenggiri. Seterusnya ikan kembung goreng pula Edward. Baiklah, kalau mungkin Edward ingin makan dengan mi sup je. Walaupun kalau mi sup, kalau pilihan buah pula Edward antara tembikai, betik, pisang emas, yang mana yang kegemaran Edward untuk makanan malam?
Lepas tu kita sama-sama boleh tengok jumlah kalori yang Edward makan untuk menu makan malam. Kalau untuk buah saya pilih tikai. Tembikai. Satu potong je, Edward. Cukup ke? Tak, ambil 3 potong. Mau eh. Alright, 3 potong. Baiklah, menarik. So itulah pilihan menu makan malam Edward ya, iaitu mi sup satu mangkuk 380 kilokalori. Sihat betul Edward ni. Dan juga tembikai iaitu 3 potong ya cikgu. 60, 380, 440 kilokalori. Saya rasa itu terus terang agak seimbang ya cikgu. Agak Apa pendapat seimbang. cikgu? Ya, untuk pendapat saya, untuk makan malam mungkin Edward tidak memerlukan makan yang terlalu banyak. Keperluan kalori pun tidak begitu banyak. So mungkin dia hanya memerlukan 440 kalori saja untuk makan malam dia. Mungkin kalau sebagai seorang atlet, biasanya makan pagi dan juga makan tengah hari mungkin agak berat bagi dia. So malam dia tidak menggunakan sangat. Okey, pilihan yang baik juga Edward. Pilihan yang baik Edward, bagus. Cikgu, saya rasa kita ada masa untuk seorang lagi murid berkongsi menu makanan mereka. Mungkin kita boleh tanya atlet wanita kita pula cikgu. Okey, boleh. Antara Ashley atau Hannah, yang mana cikgu ingin tahu? Siapa nak cuba? Ashley. Okey, Ashley boleh cuba? Boleh cikgu. Okey, cuba. Silakan Ashley. Okey, untuk makan malam Ashley, boleh pasang mic Ashley? Ashley nampak seperti orang yang pandai masak. Antara semua ni, yang mana kegemaran Ashley untuk masak sebagai menu makan malam? Menarik cikgu. Saya memilih nasi ayam kosong. Nasi ayam ayam kosong. kosong. Alright. Dan sayur buah apple. Buah apple. Buah Sebiji. apple. Alright. Sebiji. Itu Okey. saja Ashley. Ada okey, Nasi ayam kosong. nasi ayam kosong. Okey, dia ada Dan buah. apple. Berapakah Alright, jumlah kalori yang kita ada di situ cikgu? Nasi Okey. ayam kosong Ya. 300 dan apple 63, maka ya. Okey, apple sebiji 63. Alright, so Ashley, Okey. 363 kilokalori. Adakah itu pilihan yang baik juga cikgu? kalau kita tengok kat sini, Ashley kekurangan sayur-sayuran kat situ. Kalau dia ada sayur-sayuran, mungkin dia lebih seimbang lagi lah. Macam sini dia ada nasi dari sumber kalori, sumber karbohidrat. Okey, dan juga apple mungkin dia dapat daripada dia punya vitamin lah. Right, so dia perlukan satu protein. Protein mungkin dia boleh dapat daripada ayam ni lah, nasi ayam kan. Okey, but it's a good one lah. Thank you Ashley. Ya, bagus Ashley ya. Dan juga mungkin kita memerlukan serat untuk Ashley dan juga lebih mikronutrien yang lain cikgu. Sangat Betul. menarik ya. Ya. Saya rasa Ashley tengok jadual ini seperti tengok menu Ashley. Kita nak tengok menu tapi ada tekanan lebih kerana ada kalori di sana. Baiklah, saja kita berjenaka. Dengan itu saya ingin tanya dengan Cikgu Alex. Cikgu boleh berikan rumusan apa yang sama-sama kita belajar hari ini dalam topik keperluan dan sumber tenaga dalam pemakanan sukan. Okey, terima kasih ya. Alright. So untuk topik ini ataupun unit ini, okey, pelajar harus tahu macam mana untuk mentarifkan sumber tenaga ni. Okey, yang kedua perbezaan antara exogenous dan endogenous dan juga apakah sistem tenaga untuk sumber tenaga ini. Alright, dan juga kalau macam baru kita belajar tadi, okey, macam manakah kita nak buat satu pertukaran makanan. Okey, kalau saya bagi contoh kepada pelajar saya dekat sekolah, biasanya saya akan kata kalau macam sistem pertukaran makanan ini, kita tengok, okey, kalau ada pelajar yang tak nak makan nasi, okey, kita tengok apakah sumber karbohidrat yang lain yang boleh digantikan dengan nasi ini. Okey, itu contoh untuk sistem pertukaran makanan.
Okey, so itu adalah rumusan untuk topik kita pada hari ini dan juga di waktu ini juga saya nak bagi satu tips ataupun macam mana cara kita untuk menjawab tackle soalan-soalan untuk di dalam topik ini. Okey, so yang pertama adalah pelajar harus kenal pasti dia punya kata kerja. Sebagai contoh, jelaskan, bezakan, nyatakan. Okey, so pelajar harus dapat tangkap apakah kata kerja untuk setiap soalan. Alright, so yang kedua adalah tengok janganlah pelajar keliru dengan sistem tenaga dan sumber tenaga. Okey, so itu saja daripada saya. Baik cikgu, saya rasa itu sangat menarik dan saya rasa itu adalah tips-tips yang begitu penting yang seperti cikgu katakan, kita kena kenal kata kunci daripada soalan tersebut untuk memenuhi kehendak soalan supaya dapat markah yang penuh. Dan juga seperti yang cikgu katakan, kita harus kenal pasti sumber tenaga exogenous, sumber tenaga endogenous dan juga ciri-ciri tenaga tersebut dan punca-punca tenaga tersebut, ya cikgu. Ya. Baiklah, saya rasa itu sangat menarik, sangat penting juga, bukan sahaja dalam pembelajaran, bukan sahaja untuk kita cemerlang dalam SPM, tetapi juga untuk kegunaan harian kita. Dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Alex. Cikgu, saya rasa kita semua, saya, murid-murid di rumah, murid-murid dalam talian juga banyak belajar hari ini dalam topik ini. Dan kepada adik-adik saya di sekolah saya dulu tu, anda semua, keempat-empat anda iaitu Edward, Daryl, Hannah dan Ashley, terima kasih banyak-banyak bersama kami hari ini. Dan kepada mereka murid-murid di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Saya ingin mengambil peluang ini kerana kita ada atlet-atlet muda. Kita akan jadi cemerlang dalam pendidikan dan juga terus bangunkan sukan untuk negara kita. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi di Sukses SPM 2022 di DIK TV KPM. Terima kasih semua.